Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT. Malam ni kita dapat bersama sambung balik bincang-bincang santai kita, dan malam ni insyaAllah minggu lepas kita dah cuba bincang sama soalan qismu alif, soalan alif. Malam ni insyaAllah kita pindah ke qismu alif, soalan ba, an-nahwu, bahagian nahwu. Jadi untuk soalan ba ni pastikan tajuk-tajuk nahwu yang perlu kita pelajari, kita dah belajar, kita faham elok, kita boleh bina ayat sendiri insyaAllah. Okey, kita cubalah malam ni sekurang-kurang, kalau sempat macam malam Ahad, malam Selasa lepas kita sempat 4 negeri. Kalau malam ni sempat 4 pun alhamdulillah lah. Tapi nahwu mungkin laju sikit kot. mungkin boleh pergi lebih pada 4. Jadi Ustaz sediakan 8. Ada 8 negeri tu. Setakat saya yang sempat lah. Kita berhenti sebagaimana biasa, lebih kurang sekitar 10.30 insyaAllah. Baik, kita mula dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Ada soalan terus tanya, ada jawapan terus beri. Jangan simpan-simpan. Ada jawapan beri terus. Kita sebab semua dah belajar, cuma mungkin ada yang yang kurang faham, terus tanya. Apapun yang masih belum faham terus tanya je. Dan yang dah ada jawapan terus beri jawapan. Okey, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita ada negeri Perak. Negeri Perak Darul Ridwan. Soalan ba-nya dibahagi 2. Satu sebagaimana biasa, yang kedua terkib. Yang pertama kita ada di Sarawak. Okey, kita jawab Perak dulu lah. Perak. Kawin ma ya'ti. Soalan sebagaimana biasa, soalan ba, bina ayat sahaja. Pastikan semua tajuk nahwu kita tahu. Okey, yang pertama, jumlah fiha khabar mufrad. Apa tajuknya? Apa tajuknya? Apa yang kita kena buat untuk ayat ni? Tajuk apa ini? Sila jawab. Harfi idafi. Ni soalan yang pertama, jumlah fiha khabar mufrad. Tajuk apa? Tajuk dulu. Khobar. Tajuk khabar. Ujian apa ni? Tajuk khabar tak? Khabar mufrad. Itu yang penting. Okey, yang kedua kita ada tajuk jumlah mustamilah ala lakinna. Tajuk apa? Inna. Lakinna, taib.
Yang ketiga, jumlah mukawwanah min uslubit ta'ajub. Tajuk. Uslub tajuk. Iya, uslub ta'ajub. Baik. Jadi kita dah jumpa tajuk. Boleh dah jawab. Yang pertama, khabar mufrad. Khabar ada berapa jenis? Sambil ulang kaji. Berapa jenis khabar ada? Oh, lebak. Mana ujian lebak ni? Ada kawasan ujian lebak ke? Bunyi apa ujian? Ke bunyi ke dia? Ya, berapa jenis khabar kita ada? Siapa nak jawab? Bila ni soalannya nak khabar mufrad. Kita ada berapa jenis khabar sebenarnya? Ada berapa? Mana senyap? Berapa khabar kita ada? Tak ingat? Mana senyap? Mana jawapan ni? Lu tak ingat? Okey, tak ingat. Tak boleh ingat ni. Okey, Ustaz bagi contoh ni. Ustaz bagi contoh. At-talibu najihun. At-talibu najaha. At-talibu akhuhu najihun. At-talibu fil fasli. Fil fasli. Okey, jadi Ustaz bawa contoh 4 contoh. Okey. Ada 4 contoh jumlah ismiyah. Syarat nak ada khabar dia kena ada jumlah ismiyah, baru ada khabar. Okey. At-talibu najihun. At-talibu najaha. At-talibu akhuhu najihun. At-talibu fil fasli. Baik, ada berapa jenis khabar lah ni? Okey, 4. Bijak. Okey. Seterusnya. Siapa ingat jenis-jenis khabar, nama dia? Ada 4 jenis je. Yang kita ambil yang terakhir. Yang terakhir ni khabar dia jenis apa ni? Fil fasli. Khabar jenis apa nama dia? Siapa ingat? Pelajar itu di dalam kelas. Nama dia apa? Apa namanya? Khabar? Khabar apa dia panggil? Dia ada nama belaka tu. Siapa nak bagi jawapan? Ramah tak ingat ni. Syubah jumlah. Taib, syibhul jumlah. Tu khabar jenis syibhul jumlah. Ahsanti. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni sama ada khabar dia terdiri pada harful jarri ataupun zarfun. Kedua-dua panggil khabar jenis syibhul jumlah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, at-talibu akhuhu najihun. Akhuhu najihun ni khabar jenis apa ni? Jenis apa khabar tu? Siapa ingat? Malam ni kita main teka-teki. Jumlah ismiyah. Baik, ahsanti. Jumlah ismiyah. Mana tu yang tak apa ni? Ustaz tak apa, siapa dia jawab kan? Tertutup dengan skrin. Jumlah ismiyah. Okey, berapa panggil jumlah ismiyah? Sebab khabarnya terdiri daripada akhuhu mubtada' najihun khabar. Jadi mubtada' dan khabar ni adalah khabar kepada mubtada' at-talib. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, at-talibu najaha. Ni khabar jenis apa? Jenis apa khabar tu? Khabar jenis apa? Taib. Jumlah
fi'liyah. Sebabnya fi'il kan. Jumlah fi'liyah. Najaha ke yanjahu pun samalah. Contohnya at-talibu yanjahu tu fi'il juga. Fi'il mudhari' tadi fi'il madhi. Okey, jadi ni jumlah fi'liyah. Jadi kita ada khabar syibhul jumlah, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir barulah khabar mufrad. Okey, terakhir yang pertama dia, khabar mufrad. Apa ciri-ciri khabar mufrad? Apa ciri-ciri khabar mufrad? Dia mesti apa khabar mufrad? Siapa nak bagi penerangan? Kita soalan minta khabar mufrad. Apa ciri-ciri kena ada untuk khabar mufrad? Selepas mubtada. Betul, semua khabar berada selepas mubtada. Okey, bagus. Semua khabar, keempat-empat khabar mesti ada mubtada. Kalau tak, kita panggil khabar. Cuma beza apa antara khabar mufrad dengan khabar-khabar yang lain? Apa ciri-ciri khabar mufrad? Siapa dia nak bagi jawapan yang tepat? Kita tahu dah khabar syibhul jumlah mesti ada haraf jar ataupun zaraf. Khabar jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar pada khabar di belakang. Kalau khabar jumlah fi'liyah mesti ada fi'il. Khabar mufrad kena ada apa? Apa ciri-ciri khabar mufrad? Apa nak teka? Kalau tak salah jawab question. Kalau tak tahu ciri-ciri khabar mufrad. Dengar ikhwan, ujian, buatlah je. Terdiri dari satu perkataan. Taib, ahsanti, afrina. Itu ciri-ciri dia yang pertama. Dia mesti satu perkataan, bukan jumlah. 3 lagi tadi semua jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibhul jumlah. Kesemuanya ada nama jumlah. Jadi khabar mufrad mestilah satu perkataan, bukan satu orang, satu perkataan. Itu syarat dia. Yang kedua, apa syarat dia? Setelah kita tahu dia mesti satu perkataan, yang kedua, apa syarat dia? Untuk dia boleh jadi Kena marfu'. Khabar mufrad memang semua khabar marfu'. Cuma khabar mufrad kita nampaklah dia marfu'. Betul dah jawapan tu. Tapi khabar yang lain pun berada pada tempat marfu'. Okey. Apa lagi ciri-ciri dia? Yang penting. Yang pertama kita tahu dah saat ni khabar mufrad mesti satu perkataan. Okey. Nakirah. Okey, bagus. Kita dah keluar satu lagi. Ciri yang kedua, khabar mufrad mesti nakirah tanpa alif lam. Okey. Lagi. Apa lagi? Yang paling penting sekali khabar mufrad. Dah dinyatakan tadi apa tadi? Mesti nakirah, mesti satu perkataan. Ada yang paling penting membezakan dia dengan yang lain-lain. Fa'il jumlah ismiyah tak ada fa'il. Jumlah ismiyah dia ada mubtada dan khabar sahaja. Itu ciri-ciri utama, rukun utama dia. Mubtada dan khabar. Okey. Siapa lagi nak teka? Okey, bukan ayat. Itu ciri-ciri yang tadilah satu perkataan. Okey, ini ciri paling penting. Habis dah tekaan. Khabar mufrad mesti isim. Mesti isim. Khabar mufrad mesti isim. Kalau bukan isim tak jadi khabar mufrad. Contohnya najaha fi'il, tak boleh lah. Ini khabar jumlah fi'liyah. Mesti isim dan dia mesti satu perkataan. Isim, satu perkataan tanpa alif lam, nakirah. Itu ciri-ciri dia. Dan yang keempatnya marfu' lah. Okey, kena ingat. Pada khabar mufrad pastikan kalau kita nak bina khabar mufrad, isim, satu patah perkataan dan tanpa alif lam, nakirah. Dan dia mesti marfu'. Okey. Wadih? Ada soalan lagi berkaitan dengan khabar? Ada soalan? Jelas? Okey, jadi khabar ada 4 jenis. Cuma yang untuk KSSM, khabar mufrad ni lah yang sering ditanya.
Dan kalau i'rab memang khabar mufrad sahaja ditanya. Jadi sebelum khabar kena ada mubtada. Mubtada marfu', khabar juga okey. Baik. Yang lain-lain ni bukan khabar mufrad lah. Yang lain-lain ni jenis khabar sahaja sebagai pengetahuan kepada kita. Jenis-jenis khabar. Baik. Katalah Ustaz bin ayat at-talibani najihani. Boleh kita panggil khabar mufrad tak? Boleh. Apa boleh? Kedua orang tu. Mufrad. Mufrad ke tak? Boleh tak kata ni khabar mufrad najihani? Boleh atau tak boleh? Tak, sebab tu musanna. Boleh Ustaz biar ia musanna pun. Jadi kita dah ada khilaf ulama. Katanya Syafiqah tak boleh sebab musanna. Katanya Noi boleh sebab musanna pun tak apa. Jadi yang betul ni siapa? Siapa yang betul? Ingat balik. Ingat ciri-ciri tadi. Khabar mufrad, ciri-ciri dia isim, satu patah perkataan. Isim, satu patah perkataan tanpa alif lam. Maknanya dia masih lagi satu perkataan, bukannya seorang. Kalau jamak pun sama, at-talibuna najihuna, tetap dipanggil dengan khabar mufrad kerana dia adalah isim dan dia satu patah perkataan, bukannya jumlah ataupun tarkib. Okey, itu jelas. Okey. Jadi khabar mufrad bukannya bermaksud mufrad tu mufrad seorang, tapi mufrad satu patah perkataan. Faham? Okey, kalau jelas baru kita pergi soalan yang lain. Jadi boleh semua. At-talibu najihun, at-talibani najihani, at-talibuna najihuna. Kesemuanya boleh. Masih lagi dipanggil sebagai khabar mufrad. Okey. Selesai. Yang kedua lakinna. Lakinna ni adik-beradik siapa ni? Adik-beradik siapa? Adik-beradik? Adik-beradik Inna. Taib. Adik-beradik Inna. Apa kerja Inna dan adik-beradiknya? Apa kerja dia? Tak dengar. Isim dia marfu' ke mansub? Mansub. Isim mansub, khabar Marfu'. Okey, cuba bagi ayat. Siapa nak bagi ayat? Contoh. Nasab isim, rafa' khabar. Okey. Jadi isim lakinna mansub, khabar lakinna marfu'. Siapa nak bagi ayat? Muhammad ghaniyun lakinahu bakhil. Muhammadun apa tadi? Ghaniyun. Ghaniyan wala ghaniyun? Ghaniyun. Muhammadun ghaniyun lakinna Nahu. Lakinnahu bakhil. Yes, anam. Dahsyat Muhammad ni. Okey, jadi kita ada Muhammadun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Muhammad seorang yang kaya akan tapi dia bakhil. Mana kita punya ni? Lakinna Lakinna isim dia mana? Dhamir muttasil ni isim dia. Isim lakinna berada pada dhamir. Jadi bakhilun tu khabar dia. Jadi isim dia tak nampak lah. Isim dia dalam bentuk dhamir muttasil. Lakin. Iya, tetapi. Lakinna akan tetapi atau tetapi. Di mana kena ada ayat sebelumnya untuk dibandingkan. Baru kita letak lakin. Ini bijaklah ayat yang dibuat oleh siapa ni? Tak dengar tadi. Siapa dia yang bersuara. Ayat ni bijaklah. Pendek yang nampak Muhammad kaya tapi kedekut. Tapi dia kedekut. Kena ada dia lah. Isim lakinna, dia dan kedekut. Okey, itu lakinna. Boleh Baik, yang ketiga tajuk kita uslub at-ta'ajjub. Uslub ta'ajjub apa sirah dia? Ma'af'ala. Baik, ma'af'ala.
Contoh ayat. ما أجمل المنظر. Ma ajmala al-manzar. Ma ajmala al-manzar. Ma ajmala al-manzar. Apa maksud dia? Alangkah cantiknya pemandangan. Okey, alangkah cantiknya pemandangan al-manzar. Nazara melihatnya pemandangan. Ini apa ni? Ma ajmala as-sama. Okey, betul-betul. Ma ajmala ma ajmala bil okey. Ada zaujah lah Siapa ni? Afiq. Ma ajmala zaujataka. Cuma kalau i'rab katalah ada soalan digariskan al-manzar ni, besok kita i'rab. Apa i'rab dia? Isim yang berada selepas sirah ta'ajub. Apa i'rab dia? Siapa tahu? Takut-takut ada soalan i'rab digaris di situ. Apa i'rab dia? Man ya'rif? Taib. Jazakillah. Hajar. Maf'ulun bih. Sebab tu kita baca al-manzara. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Okey. Okey, terus kita jadi dah kita jumpa tadi khabar mufrad lakinna, khabar marfu' lakinna mansub, dan kita ada uslub ta'ajjub. Kemudian kita pindah ke soalan tarkib. Dha' at-tarakib al-atiyata fi jumlatin mufidah. Letakkan tarkib berikut dalam ayat lengkap. Kita ada al-minhah ad-dirasiyah. Apa makna al-minhah ad-dirasiyah? Al-minhah ad-dirasiyah. Beasiswa. Beasiswa. Okey, siapa nak bina ayat beasiswa? Siapa nak bina ayat beasiswa pelajar? Okey. Ana min hatil madrasiyah. Tak jadi. Ana min hatil. Ana uhibbu. Boleh. Kalau ada uhibbu boleh. Boleh. Diterimalah. Saya suka beasiswa pelajaran. Boleh terima. Ada lagi ayat lain? Selain daripada ayat popular, uhibbu, saya suka beasiswa pelajaran. Boleh diterima. Tak ada masalah. Apa lagi? Ayat lain. Siapa nak bina ayat? Yang Irfan Afiq buat tak apa jadi. Ana min hatul madrasiyah. Tak jadi. Minha ni beasiswa. Kena ada macam ikhwan kata tadi. Ana uhibbu. Okey. Apa lagi yang lain-lain? Selain daripada uhibbu al-minhah ad-dirasiyah. Saya suka beasiswa. Siapa nak cuba bina? Minhatul madrasiyah ghalin. Ghalin. Mahal. Adakah orang bayarnya tu? Boleh? Minah pelajaran mahal. Biasanya kita beritahu banyak. Okey. Mahal ni macam kena beli. Okey, kita tengok ayat Faris. Yahsulu Muhammadun min hadirasiyah fil jami'ah. Okay, kita ambil ayat Faris. Cuma kena baiki sikit. Okey. Yahsulu Muhammadun minha ad-dirasiyah fil jami'ah. Okey. Siapa nak baiki ayat yang dibina oleh Faris? Okey, dah ada orang tolong betulkan. Terima kasih. Siapa betulkan tu? Yahsulu dia fi'il takbiri. Kena ada ala. Okey, ni dah salah macam nama budak ni. Ogrenci yang pun dia. Yahsulu kena ada ala. Yahsulu Muhammadun ala. Okey. Ada lagi kena yang betulkan. Siapa nampak lagi? Di mana lagi kena betulkan? Yahsulu Muhammadun ala min hatid dirasiyah fil jami'ah. Okey. Tuannya sendiri. Al-minhah ad-dirasiyah. Tarkib na'ti. Al-minhah ad-dirasiyah. Okey, baru bertepatan dengan soalan. Dengan jawapan yang diperlukan. Al-minhah ad-dirasiyah muhimmatun jiddan li tulab. Betul ni. Ayat ni. Cuma ada salah ejaan lagi sebagaimana Faris tadi. Al-minhah.
ta gugur. Al-minhah dirasiyah muhimmatun jiddan litulab. Amat penting untuk pelajar. Okey, cantik. Ayat ni cantik. Cuma pastikan ada ta marbutah pada al-minhah sebagaimana dalam soalan. Okey. Kemudian kita ada yuhafizu ala. Ni popular ni, fi'il takbiri yang popular. Menjaga. Okey, siapa nak main ayat? Menjaga. Panjangnya Afi, ayat apa ni? Al-harisu yuhafizu ala madrasatina. Ai ma'had. Dah Ustaz tak nampak dah. Ai ma'had Syamsil Ma'arif lil bani. Anta min Syamsil Ma'arif ahlan yabni. Okey, Muhammad yuhafizu ala sihah. Okey, boleh. Muhammad. Jadi kalau ayat Afiq tadi dia berhenti setakat madrasatina lah. Tak payah ada tak payah panjang-panjang, nanti ada kesilapan. Jadi kita berhenti pada al-harisu yuhafizu ala al-harisu yuhafizu ala madrasatina. Okay, setakat tu berhenti. Ada kesilapan selepas itu. Cuma Afiq tahniah menjelaskan di mana sekolah ini tempat belajar. Okey, cantik. Ataupun ayat yang Faris buat, Muhammad yuhafizu ala sihah, Muhammad menjaga kesihatan, boleh, tak ada masalah, cantik. Okey. Cuma ingat kalau fi'il takbiri macam ni, jangan ceraikan. Kena bina sebagaimana yang diberi. Walaupun dari segi ayatnya betul, cuma dari segi teknikalnya akan dikira sebagai kesalahan. Jadi tak payah kita pisahkan yuhafizu ala. Letakkan mubtada di hadapan. Okey. Ni apa ni, siapa buat ni? Aisyah. Uthman yuhafizu ala salawati al-khams. Kena ada alif lam. Salawatil khams. Kalau tak nak kalau nak buat tarkib idhafi, buang alif lam pada salawat, letak pada khams. Kalau tak kena guna tarkib na'ti lah. Okey. As-salawat al-khamsah. Okey. Baik, cantik. Jadi kita selesai jawab soalan perak. Kita jumpa khabar, mufrad, lakinna dan uslub ta'jib. Kemudian kita jumpa tarkib idhafi, tarkib na'ti, al-minhah dirasiyah dan juga fi'il ta'biri yuhafizu ala. Alhamdulillah. Okey, kita pindah ke soalan Sarawak. Malam ni tak ada orang Sarawak ke malam ni? Ini soalan Sarawak. Sarawak soalan biasa, kawin tanpa dipisah, dibina dua jenis soalan. Yang pertama kita ada jumlah fiha zaraf haitsu, di mana. Kemudian kita ada khabar mufrad lagi. Seterusnya ismu inna. As-soal ar-rabi' uslub at-ta'ajjub, siap diberi ma af'ala. Soalan 5 fi'il mudhari' mansub bi kai. Okey, jadi kita ada 2 soalan ulangan. 3 lagi yang baru. Jadi yang ulang tu kita cuma kita ambil baliklah yang tadi. Jimat masa. Okey, haitsu di mana? Ni zaraf yang perlu kita tahu cara bina ayat dia. Siapa nak bagi ayat? Di mana? Kana Muhammad akala Muhammadun al-aruzza haitsu yajlisu. Muhammad makan nasi di mana dia duduk. Sekejap. Ajlisu haithuma turid. Banyaknya dah. Okey, ni siapa ni? Aqra'ul kitaba haitsu
nafi'un. Okey, kita. Oh, tertinggal. Kita ambil ayat yang pertama. Aqra'u, saya membaca al-kitab. Aqra'ul kitab haitsu, di mana nafi'un. Baik. Saya membaca buku di mana bermanfaat. Okey, ayat ni kena baiki sikit. Saya baca buku, dia selepas haitsu dia kena jumlah. Selepas haitsu jumlah. Okey, ni isim ni. Kena letak sebelum apa yang saya baca buku di mana buku bermanfaat, ataupun saya haitsu kalau nak letak buku kita ulang balik ataupun guna dhamir. Haitsu innahu ataupun haitsu annahu nafi'un. Saya baca buku di mana bahawasanya buku itu bermanfaat. Okey, cantik. Ayat siapa tadi? Ayat siapa buat tadi? Zawata afnan. Aqra'ul kitaba haitsu annahu nafi'un. Bahawasanya ianya bermanfaat. Jadi kena ingat selepas haitsu kena jumlah. Dan sebelumnya ada jumlah lah. Okey, yang lain kita ada apa? Aqra'ul kitaba mana? Yang kedua Faris buat akala Muhammadun al-aruzza. Yang ini lebih kepada hinama yajlisu. Muhammad makan nasi ketika dia duduk. Di mana dia duduk. Ustaz bagi Ustaz kurang sikit kalau jenis-jenis. Sebagaimana ayat apa lagi ni? Ajlisu haitsu ma turid ni okey. Innahu nafi'un. Jadi kalau selepas apa ni inna berada di tengah ayat, dia akan guna anna. Tapi nak guna inna tak ada masalah. Tapi biasanya kalau inna ni berada di tengah-tengah ayat je ni, kita biasa guna anna lah. Annahu nafi'un. Bahawasanya. Kalau di awal ayat baru kita guna inna. Selepas haitsu tak boleh fi'il. Boleh fi'il. Fi'il jumlah juga. Cuma dia membawa maksud di mana menunjukkan apa? Di mana dia where. Dia banyak makna sebenarnya haitsu penggunaan dia. Cuba tengok dalam reverso. Dan situ banyak contoh-contoh penggunaan haitsu. Okey. Dia yang pentingnya selepas haitsu jumlah. Fi'il jumlah. Okey. Okey, terus khabar mufrad kita ambil yang tadi je lah. Contoh tadi apa tadi? Malah nak tulis. Okey, kita ambil at-talibu najihun. Kita salin je balik. Jimat masa. Okey. Khabar mufrad kena ingat ciri-ciri dia. Kena ada mubtada dan dia adalah isim nakirah. Isim. Sudah. Ni apa ni? Afiq buat apa tu? Ana miknasatun. Mana apa dia tu? Jawapan mana tu? Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Ismu inna. Siapa nak bina ayat? Isim inna. Isim inna. Kita dah tengok tadi lakinna mana inna adik-adik dia. Inna Muhammadan najihun. Okey. Inna Muhammadan najihun. Sesungguhnya Muhammad seorang yang berjaya. Cuma sebagaimana ayat yang dibina oleh Faris. Kena ingat inna isim dia mansub. Khabar dia marfu'. Kalau mansub mufrad kena ada alif lah. Baru kita boleh baca tanwin. Muhammadan. Kalau tak ada, kalau bina inna Muhammad tanpa alif, maka kena baca inna Muhammadun lah. Salah lah kan? Okay, kena hati-hati. Kemudian kita ada sirah ta'ajub, kita dah buat tadi. Sirah ta'ajub kita ambil je lah. Malah nak bela baru. Okey, kita ada ma'ajmal al-manzar. Alangkah indahnya pemandangan. Kemudian yang kelima, jumlah fiha al-fi'lu al-mudhari' mansub bi kai.
Dia nak fi'il mudhari' mansub dan kena guna kai, agar, supaya. Siapa nak bina? Siapa nak bina ayat kai? Akala Muhammadun al-aruzza kai yashba'. Oh, okey, cantik. Akala Muhammadun al-aruzza kai yashba'. Oh, ni jarang orang guna ni. Ini orang mahir je boleh guna yashba'. Mana yashba' ya Faris? Tolong beritahu sahabat-sahabat kita mana yashba'. Kenyang. Kenyang. Taib, jazakallah. Ni jarang orang guna ni. Ini mesti A+ punya pelajar ni guna ni. InsyaAllah. Okey, jadi kita ada kay yashba'. Muhammad makan nasi supaya dia kenyang. Okey. Akala Muhammadun ala ruza kay yashba', supaya dia kenyang. Okey, jadi kita jumpa untuk soalan Sarawak, fi'il mudhari' mansub bi kay dan isim inna, kemudian haitsu. Yang baik dua lagi tu ulangan kepada soalan Perak. Okey, terus lagi. Ada soalan terus tanya, jangan diam. Ada soalan kurang jelas tanya. Malam ni Irfan tak ada. Irfan bagus, suka bertanya. Ustaz suka banyak soalan. Ada orang nak sembang ataupun yang rajin bagi jawapan dengan voice. Okey, terus kita pindah ke Melaka. Melaka dia bagi dua juga soalan. Soalan pertama dia bentuk tarkib. Kawin jumlatan mufidatan minat tarkibil atiyah. Okey. Kita lihat soalan Melaka. Yang pertama usbu'ut ta'aruf. Mana apa usbu'ut ta'aruf? Usbu'ut ta'aruf. Mana apa? Minggu taib, minggu orientasi, minggu suai kenal. Yang kedua yahussu ala. Mana yahussu ala? Mencari yabhathu an. Okey. Yahussu ala. Seerti dia, okey, Fatimah bagi menggalakkan. Okey. Menggalakkan. Seertinya yahuddu ataupun yushajji'u. Okey, yang ketiga kita ada al-mawaqi' at-ta'limiyah. Mana al-mawaqi' at-ta'limiyah? Al-mawaqi' at-ta'limiyah. Laman pelajaran. Okey. Learning website. Ustaz kurang erti sikit nak baca orang putih. Okey, siapa nak bina ayat usbu'ut ta'aruf? Usbu'ut ta'aruf. Bada'a usbu'ut ta'aruf wa tawjih fi yaumil itsnain. Wah, panjang ayat ni. Bada'a. Apa Muhammad juga usbu'ut ta'aruf. Ya, tak apa dengar. Hujan kuat ni. Wa Musa. Yadhabu. Bada'a usbu'ut ta'aruf fi yaumil itsnain. Minggu suai kenal bermula pada hari Isnin. Okey. Ikhwan ujar malam ni, tak apa dengar. Ke siapa dia tadi? Okey, beres. Untuk ayat yang pertama. Yang kedua yahussu ala. Yahussu ala, menggalakkan. Apa contohnya? Siapa nak bina untuk ayat fi'il ta'biri? Yahussu ala. Yahussu ala. Yahussu ala. Menggalakkan ke atas apa? Man yurid an yuhawil. Siapa nak cuba? Yahussu ala. Siapa nak try ni? Okey, ikhwan bagi Muhammad yahussu ala talibun alkitab. Macam mana tu?
Muhammad yahutsu ala. Apa maksudnya tu? Ada salah sikit. Al-Islamu yahutsu ala muhafazati. Okey. Kita ambil ayat ni. Al-Islamu yahutsu ala muhafazati. Apa ayat tadi? Al-Islamu yahutsu ala muhafazati alal ardi. Alal ardi. Muhafazati ala muhafazati ardi. Okey. Baik, kita tengok ayat yang dibina oleh Faris. Al-Islamu yahussu ala muhafazati alal ardi. Ada dua ala ni. Satu ala yahussu ala, yang kedua ala al-muhafazah. Okey. Cuma kena baiki sikit ni. Al-Islamu yahussu ala muhafazatil ardi ataupun ala al-muhafazah ala al-ardi. Kalau nak guna dua-dua kena guna ada alif lam lah. Al-Islamu yahussu ala al-muhafazah ala al-ardi ataupun tanpa ala al-ardi. Yahussu ala muhafazatil ardi. Islam menggalakkan supaya dijaga maruah. Islam yahussu ala muhafazatil ardi. Okey. Kalau tak kena buah alif lam pada al-muhafazah. Okey. Kemudian abi yahussu ala qiraatil Quran. Ni jelas. Noi. Abi yahussu ala qiraatil Quran. Okey, ini contoh. Abi yahussu, ayah saya menggalakkan supaya membaca ala qiraatil Quran. Quran ni. Quran hamzah sebelum alif. Qiraatil Quran. Okey, cantik. Seterusnya al-mawaqi' at-ta'limiyah. Laman apa tadi? Laman pembelajaran. Okey. Al-Islamu yahussu ala ta'amil miskin. Ta'am makanan, kena ta'mi ataupun it'am, yang lebih cantik it'am. Al-Islamu yahussu ala it'amil masakin. Itu lagi cantik. Memberi makan orang miskin. Kalau ta'am ni makanan. Kena betulkan. It'am ada hamzah di hadapan. At'ama yut'imu it'am, memberi makan. Okey. Mawaqi' at-ta'limiyah muhimmun. Apa tu? Li jailil yaum. Jail. Okay, kita ambil ayat ni dahulu. Cuma ada kesilapan ejaan ambil sebagaimana soalan, tak payah baiki. Kalau baiki salah lah. Al-mawaqi' at-ta'limiyah muhimmatun. Muhimmatun sebab mawaqi' tu jamak taksir. Kena muannas mufrad. Al-mawaqi' at-ta'limiyah muhimmatun li jailil yaum, bagi generasi hari ini. Okey. Boleh. Cuma kena pastikan al-mawaqi' jamak taksir, ghairul aqil, khabar dia mesti mufrad muannas. Okey. Laman pembelajaran penting bagi generasi hari ini. Kemudian siapa buat jal tu al-mawaqi' at-ta'limiyata. Ustaz tak pernah nampak kalau tulis ni. Apa tu? Ku tak boleh baca. Tak nampak. Kalau yang jelas-jelas boleh baca. Al-mawaqi' at-ta'limiyah daruriyatun fil haya. Okey, ayat Faris boleh baca. Cuma ada kesilapan pada hayah. Hayah tu tarkib idafi. Fi hayati talabah. Kena buang alif lam. Kalau tak dia jadi tarkib nanti salah. Di al-mawaqi' at-ta'limiyah daruriyatun fi hayati talabah. Kena buang alif lam. Okey. Ayat pinch. Ustaz tak boleh baca, tak nampak.
Ja'altu al-mawaqi' at-ta'limiyah. Tak nampak. Okey, minta maaf. Tidak boleh dibaca. Mungkin orang lain boleh tolong baca. Okey, jadi kita ada 3 ayat untuk tarakib. Yang pertama tadi bermula bada'a usbu'ut ta'arufi fi yaumil itsnain, bermula minggu suai kenal pada hari Isnin. Yang kedua, al-islamu yahutsu ala muhafazatil ardi, ataupun al-islamu yahutsu ala al-muhafazah ala al-ardi. Islam menggalakkan supaya menjaga maruah atau akhlak. Abi yahutsu ala qiraatil Quran, Abi menggalakkan supaya membaca Al-Quran. Kemudian al-mawaqi' at-ta'limiyah muhimmatun li jailil yaum, laman pembelajaran penting, muhimmatun ataupun sebagaimana ayat Faris tadi, daruriyah fil hayati talabah, dalam kehidupan pelajar. Okey. At-tullabu yahussu yabhasu. Ni yabhasu ni. Aina soalan kita yahussu ala. Yabhasu 'anil ma'lumat fil mawaqi' at-ta'lim. Mawaqi'. At-tullabu yabhasu 'anil ma'lumat fil mawaqi' at-ta'limiyah. Ada kesilapan sedikit pada at-tullab. At-tullab ayat aina tu jamak. Sedangkan yabhasu mufrad. Jadi tukar pada mufrad. At-talibu. At-talibu yabhasu 'anil ma'lumat fil mawaqi' at-ta'limiyah. Boleh aina. Tukar kepada mufrad. At-talibu baru markah penuh. Boleh. Okey, soalan Melaka seterusnya bahagian kedua. Kita ada sebagaimana biasa kawin mayati jumlah fiha al-badal al-mutabiq. Okey, al-badal al-mutabiq. Kemudian kita ada jumlah mustamilah ala zarfi bainama. Okey, zarf bainama. Ketika mana? Okey, kita dah ada contoh-contoh yang dibina oleh sahabat kita. Yang pertama, hadha at-talibu wasimun. Hadha at-talibu wasimun. Mana badalnya? Di mana badalnya? At-talibun. At-talibu. Macam mana ciri-ciri dia kita nak kenal ini adalah badal? Ada isim isyarah depan. Ada isim isyarah depan dan isimnya mesti makrifah. Badal tu kena makrifah. Kalau tak makrifah dia jadi khabar pula. Nah. Okay, yang kedua kita ada hadzal baitu kabirun, sama okey. Hadzal baitu kabirun badalnya pada al baitu. Kita ambil yang ketiga, jaa al ustadu Muhammad. Okey, ini bentuk gelaran. Jaa al ustadu Muhammadun. Okay, kita ada jaa al ustadu Muhammad. Aina al badal? Di mana badalnya? Pada perkataan apa badal? Jaa al ustadu Muhammad. Ustaz. Ya. Sama juga hadara al ustadu Amin. Nama ustaz pun keluar. Okey, indah kata Muhammad. Muhammad ni badal. Nama selepas gelaran. Okey. Jadi ni dua bentuk. Yang pertamanya ismul ma'rifah selepas isim isyarat. Yang keduanya al-alam ba'da al-laqab dan sebagainya lah. Okey. Al-ustaz ni fa'il ni. Ikhwan. Ustaz ni fa'il. Ja'a fi'lun, al-ustazu fa'ilun marfu'un bil dhammah. Kerana itu badal Muhammad ni badalun juga ikut. Ustaz marfu' bil dhammah. Ikut je. Okey. Okey, pindah kita kepada ayat yang mengandungi zaraf bainama. Ketika mana? Siapa nak bina? Ini pun zaraf-zaraf khusus. Kita ada 8 zaraf khusus. Bainama. Siapa nak bina? Ketika mana? Dia sama dengan hinama. Siapa nak bina ayatnya? Bainama.
Cuba. Bainama. Okey, kita dah yang indah buat. Bainama nahnu julusun ja'al muallim. Okey. Ya. Bainama nahnu julusun ja'a al-muallim. Okey. Ini bainama. Ketika mana kami duduk, guru datang. Jadi dia ada dua ayat. Satu nahnu julusun, yang kedua ja'al muallim. Sama juga kalau kita bina hinama nahnu julusun ja'al muallim pun boleh. Lebih kurang sama cara kita bina bainama dengan hinama. Mu'adz yudarrisu bainama Ali yanam. Muhammad yadrusu bainama Ali yanam. Okey, betul. Ni Muhammad belajar sedangkan Ali tidur. Cantik. Ada seorang rajin, ada seorang malas. Tapi yang tidur ni tidur Imam Syafi'i ni. Dia dah simpan dalam kepala, jadi dia rehat. Muhammad yadrusu bainama Ali yanam. Okey, tu jelas. Okey, selesai kita perak Melaka. Jadi Melaka kita ada tajuk badal dengan zaraf bainama. Okey, selesai kita terus pergi ke negeri yang ke-4. Nahwu dia sama je, kalau ingat senang. Masalah kalau tak ingat, tak faham tajuk susah sikit. Jadi siapa-siapa yang ada lagi tajuk-tajuk tak faham, tolong usahakan supaya faham, baru senang nak bina ayat. Okey, kita pindah ke perlis indera kayangan. Kita ada soalan sebagaimana biasa, kawin. Yang pertama khabar mufrad, kita dah jumpa 2 kali. Yang kedua jumlah fiha al-maf'ul bihi mansub bil ya. Okey, baru. Jumlah fiha badal dah ada tadi. Jumlah musnad mansub ta'ajjub kali ketiga juga. Jumlah fiha fi'lun mudhari' majzum. Okey, baru. Okey. Yang pertama khabar, kita tak nak bina yang lain, kita nak ambil yang tadi juga. Malas dah Ustaz nak ambil yang lain. Okey, kita pinjam at-talibu yang ada dekat ni. At-talibu wasimun. Pelajar itu smart. Handsome. Okey. Jadi kita ada wasimun. Jadi isim, nakirah, satu kalimah. Yang kedua kita ada al-maf'ul bihi mansubun bil ya. Kalau maf'ul bih jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Okey. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya ikhwan. Nak ada maf'ul bih kena ada fi'il. Ada fi'il baru ada maf'ul bih. Okey, Faris dah buat. Akrama Muhammadun al-muallimina. Ni bahaya ni ayat. Akrama Muhammadun al-muallimina. Okay. Tidak digalakkan ni al-muallimina. Kalau dah mahir okeylah. Mungkin kita tak akan silap. Tapi kalau tak mahir jangan guna jamak, guna mufrad. Sebab biasanya orang guna al-muallimuna. Di sini dia soalan mansub bil ya. Betul. Ustaz lupa soalan. Okey, akrama Muhammadun al-muallimina. Okey, kita ada fi'il akrama, kemudian Muhammadun fa'il, dan kita ada maf'ulun bih mansub bil ya. Okey, mansub bil ya. Jamak muzakkar. Ustaz lupa soalan tadi. Patutlah Farid buat muallimin. Jazakallah ya ibni. Akrama Muhammadun al-muallimina. Okay, alamat mansub ada berapa? Lama untuk ulang gaji. Alamat mansub ada berapa? Berapa alamat mansub? Tambah sekali lagi ikhwan. Alamat mansub isim ada 4. Yang pertama mansub bi ke apa? Fathah. Yang kedua mansub bi ya. Salisan mansub bi al-alif. Okey, rabi'an mansub bi
Kasrah. Kasrah. Kena tahu. Mansub bil fathah. Siapa mansub bil fathah yang pertama? Ra'aitu at-taliba. Siapa tu? Mansub bil fathah. Ra'aitu at-taliba. Mufrad. Mufrad. Yang kedua, ra'aitu at-tullaba. Ra'aitu at-tullaba. At-tullaba. Jamak taksir. At-tullaba. Okey, itu mufrad. Apa ni? Mansub bil fathah. Yang kedua, mansub bil ya. Ra'aitu at-talibaini. Musanna. Muthanna. Ra'aitu at-talibina. Awil muallimina. Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Ra'aitu at-talibati. Ra'aitu at-talibati. Mansub bil kasrah. Jamak muannas, mansub bil kasrah. Mansub bil alif, siapa dia? Siapa yang mansub bil alif? Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Ahsanti ya zawata afnan. Ra'aitu dzal qarnain, dzal kifli. Okey? Itu mansub bil alif. Baik. Okey, jadi kita ada mansub bil ya. Kemudian kita ada badal, kita ambil je lah ayat tadi. Hadza talibu wasimun. Okey, badal. Ini badal marfu' sebab dia badal kepada mubtada'. Kemudian kita ada uslub ta'ajjub, kita ambil yang tadi. Mana tadi? Ma ajmala al-manzar. Oh, alangkah indahnya pemandangan. Okey. Kemudian kita ada fi'lun mudhari' majzum. Ada berapa adat yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum untuk KSSM? Yang pertama apa? Yang pertama lam, tidak. Yang kedua Lamma. Lamma tak ada untuk KSSM. KSSM tak ada lamma. Dua je KSSM. Yang pertama Lata. Yang pertama tadi lam, tidak. Yang kedua ada dua je untuk KSSM. Dua sahaja. Satu lagi yang kerap dijumpai dalam soalan. Lan. Siapa? Lan mansub, ni majzum. Man. La, tayyib. La an-nahyu. La jangan. La an-nahyu. Jadi kita ada dua sahaja adat jazam untuk KSSM. Yang pertama la an-nahyu, yang kedua lam an-nafyu. Okey, siapa nak bagi contoh untuk kedua-dua adat tersebut? La ataupun lam. Ni buat ma ajmala al-um. Anak soleh yang menyayangi ibunya walaupun telah berusia tetap mengatakan ibu cantik. Alhamdulillah. Siapa nak bina ayat? Okey, Nick kata la taliba, apa tu? La taliba ilmin al-muhmil. Apa? Kita tak ambil dahulu, nanti kita bincang. La taliba ilmin, la taliba ilmin, mana dah? Al-muhmil. Okey. Kita bincang. Yang kedua, Muhammad lam yadhhab ilal madrasah. Muhammadun tidak pergi ke sekolah. Okey. Yang ketiga, kita ambil tiga je lah. Ada tak lah? Oh, at-talibu lam yaksal. Pelajar itu tidak malas. Okey. Jadi kita dah ada dua. Satu la jangan, yang kedua lam tidak. Cumanya kita bincang ayat ayat siapa buat ni? Nick buat tadi. Kalau ayat Al-Quran boleh guna ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah, tapi pastikan ayatnya lengkap. Bukan separuh-separuh. La taqrabu zina. Okey, tu dah salah eja. Salah eja kena potong markah. Jadi kalau nak ambil ayat Quran, pastikan ejaan kita confirm betul, barulah. Okey. Okey.
Sekarang kita nak bincang ini. La taliba ilmin. Ini ayat ni la an-nahyu ke la an-nafiyah lil jinsi? An-nafiyah lil-jinsi. Kita tahu mana ni la an-nafiyah lil jinsi. Apa beza dia dengan la an-nahyu? Lepas la ada isim. Kalau la an-nafiyah lil jinsi dia adik-beradik inna. Selepas dia isim. Ni la taliban. Ni isim. Jadi ni adalah la an-nafiyah lil jinsi. Dan kena ingat la an-nafiyah lil jinsi, isim dia dan khabar dia mesti mufrad. Mesti nakirah. Jadi taliban ni betul dah tak ada alif lam. Muhmil ni tak boleh ada alif lam. Baru boleh jadi la an-nafiyah lil jinsi. Tapi tak jawab soalan kita dah. Tak boleh markah lah sini. Boleh siapa tadi ni? Ni ke siapa tadi? Ni. Kena hati-hati ni. Pastikan la kalau selepasnya isim itu adalah la an-nafyu. Kalau la an-nahyu mesti selepasnya fi'lun mudhari' dan dia berbentuk khitab. Okey. Ini untuk kita hati-hati. Sebab ramai Ustaz jumpa pelajar tertukar antara la an-nafyu dengan la an-nahyu. Okey. Muhammad lam yadhhab ila al-madrasah ni confirm. Muhammad tidak pergi ke sekolah. Kita ada lam yadhhab. Yadhhab fi'lun mudhari' majzum bis sukun. Okey, kita nak ambil ayat satu lagi. Siapa buat tadi? Mana tadi? Muhammad lam yadhhab. Siapa buat tadi? Ustaz tak jumpa. La taqrabu zina. La taqrabu. Jadi kalau ayat Quran pastikan kita pasti betul baru guna. Kalau tak kita guna biasa je. Cuba buat ayat biasa. Cuba buat ayat yang biasa-biasa lah. Ayat biasa-biasa, simple menggunakan jangan. Dan pasti gunakan mufrad senang. Mufrad, ayat biasa-biasa. Biasa-biasa. Siapa nak bagi contoh selain daripada la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat biasa-biasa. Okey, kita ada ayat biasa-biasa. La taqrabu al-ma'siyah. Kalau eja Rumi salah La tatakallam fil maktabah. Taib. Jadi kita ada dua contoh. La taqrab, jangan la taqrab al-ma'siyah. Okey, ni ayat ikhwan. La taqrab al-ma'siyah, jangan awak hampiri maksiat. Okey. Kita ada la dan fi'lun mudhari' majzum. Okey. Ataupun ayat Faris, la tatakallam fil maktabah, jangan berbicara di dalam perpustakaan. Kalau itu kajawi ni. Tak apa. La yatakallam fi salah. Ni kena hati-hati. Kalau la jangan semuanya menggunakan ta. Sebab dia khitab. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Boleh ni. Okey. Pastikan semua selepas la an-nahyu kena ta. Sebab dia berbentuk khitab. Okey. La ba'sa biya ni. Nahnu nata'allam. Jadi ingat, selepas la mesti ta. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Sebab dia bentuk berbicara. Okey, alhamdulillah. Baik, okey, selesai kita perlis. Kita ada masa 10 minit lagi. Boleh pergi negeri lain lagi satu. Sekurang-kurangnya. Okey. Kita pergi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Soalan sebagaimana biasa kawin. Kita ada jumlah mustamila ala al-badal al-mutabiq al-mudhakkar. Okey. Jumlah fiha fi'lun ta'biri yabhathani an. Kemudian adad uqud khamsun. Kemudian kita ada lamut ta'lil. Dan kita ada fi'lun mudhari' majzum bihasfin nun. Okey.
Yang pertama, badal mutabik muzakkar. Dia nak badal dan dia muzakkar. Contoh kita tadi muzakkar ke tak? Ada badal kita tadi. Muzakkar. Nah ni. Kita ambil ustaz lah, nampak jelas muzakkar. At-talib pun muzakkar yang kita ambil yang ni. Al-ustadzu Amin. Yu'allimul lughatal arabiyyah. Baik. Jazakallah ya ibni. Tak ada salah. Al-ustadzu Amin. Amin. Muzakkar. Wadih. Jadi sebagaimana contoh ja'a al-ustadzu Muhammad. Badal mutabik muzakkar. Okey. Yang kedua, ya bahathani an. Okey. Siapa nak bina ayat dia? Ya bahathani an. Mencari. Mencari. Ya bahathani an. Man yurid. An yuhawil. Mencari. Ya bahathani an. Kita sedang menunggu jawapan. Siapa yang nak bagi jawapan? Okey. At-talibani yabhathani 'anil ma'lumat. Taib, ahsant. Jazakallah ya ibni. Yabhathani, kena hati-hati, itu dua orang. Ada alif nun. Yaf'alani. Jadi mubtada'nya at-talibani yabhathani 'anil ma'lumat. Anil ma'lumat. Baik. Jadi kita ada ya bahathani. Jangan gopoh jawab salah. Nintai apa yang perlu kita jaga. Dua orang pelajar itu sedang mencari maklumat. Okey. Kemudian kita ada soalan adat khamsun, adat uqud. Adat uqud ni nombor berapa? Siapa tahu? Okay. Ada soalan banyak contoh. Kita tengok contoh sekejap. Ya bahathuna Ahmad an qalamin. Ni kena ada betulkan. Ya bahathuna. Jadi ramai pula. Dia nak dua orang je, Najmi. Soalan ya bahathani, dua orang. Jadi kena letak dua orang. Tak boleh ramai. Jadi kena, kalau nak guna Ahmad, kena dua Muhammad. Ahmadani. Kena letak di awal. Ahmadani ya bahathani. Ahmadani yabhathani an qalamin. Dua orang Muhammad tu cari satu pen je. Kita letak alif lam lah selepas harfun jari senang. Anil qalam, cari pen. Okey, apa tu? Syababani yabhathani anil kutub. Ni syabab tu jamak taksir. Kena guna, kalau nak guna dua orang, syabun, syabani. Syabab jamak taksir. Jadi kita guna syabun mufrad dia. Musanna syabani. Baru betul. Kalau syababani tak ada. Sebab syabab tu jamak taksir. Muhammad yabhathani anil kitab. Afif, tolong betulkan Muhammad tu seorang, yabhathani dua orang. Kena buat Muhammadani. Okey. Apa tu? Faris kata puluh-puluh. 20 hingga 90. Betul. Okey. Jadi adat uqud ni nombor 10 genap. Okey, namanya uqud. Kalau belas-belas, apa nama dia? Nombor belas-belas. Belas-belas. Apa namanya? Al-adat apa? Adadun man ya'rif. Adat murakkab. Jazakillah Fatimah. Adat murakkab. Okey. Adadun murakkabun. Itu kalau belas-belas. Kalau yang ada ataf, nombor 21 sampai 99. Apa nama dia? Adat apa? 21 sampai 99 kecuali uqud. Apa namanya? Okey, adat ma'tuf. Jazakumullah khairal jazak. Barakallahu fiikum. Okey, ayat adat uqud khamsun. Siapa nak bina? Nombor 50. Hadara khamsuna taliban ilal madrasah. Okey, hadara khamsuna taliban ilal madrasah. Okey. Untuk nombor yang kena hati-hati, kalau uqud tak apalah. Yang ni dia punya mahdud.
Okey, ma'dud kena hati-hati. Khamsun taliban. Hadara khamsuna tullab fil qa'ah. Okey. Ni contoh. Ni mana hadara khamsuna tullab fil qa'ah. Hadir 50 orang pelajar di dewan. Okey, yang mana betul? Ada satu lagi ikhwan buat apa? Zahaba khamsun al-muallimuna ilal madrasah. Okey, kita ambil semua contoh-contoh. Kita ada khamsun al-muallimun. Khamsun al-muallimun. Dan kita ada khamsun at-tullab. Okey. Baik. Kena hati-hati untuk ma'dud. Untuk ma'dud kena tahu. Kita ada 3 jenis sahaja ma'dud. Yang pertama ma'dud jamak majrur. Yang kedua mufrad mansub. Yang ketiga mufrad majrur. 3 jenis penjodoh bilangan. Okey. Di hadapan kita sekarang ni ada mufrad mansub, ada jamak tapi bukan majrur, marfu'. Okey, dan ni juga jamak. Baik. Yang pertama, bila nak guna penjodoh bilangan jamak? Bila nak guna? Penjodoh bilangannya atau ma'dudnya jamak majrur. Yang pastinya yang muallimu ni salah lah. Sepatutnya majrur, kena guna ya. Tapi bila? 3, 4, 5. 3, 4, 5 lagi. Sampai berapa? 3, 4. Sampai 10. Baik. 3 hingga 10. 3 hingga 10 penjodoh bilangannya jamak tapi majrur. Jadi kalau khamsun ni lebih lah ni. Mana salah ni? Dan kena ingat ma'dud semua tanpa alif lam. Ma'dud tidak ada alif lam. Okey. Jadi kedua-dua yang dibina oleh sahabat kita sama ada muallimin ke tulab, salah lah sebab ni jamak. Jamak hanya diguna untuk nombor 3 hingga 10. Boleh jelas 3 hingga 10 saja. Ni dengan ikhwan. Simpan terus dalam kepala. Lepas ni insya-Allah tak salah. Okey, cantik-cantik. Jadi sebenarnya kalau ada kesilapan ni untung orang semua boleh hati-hati, semua boleh ambil perhatian, boleh sebagai peringatan untuk kita bersama. Murakkab nombor apa tadi Ustaz? Nombor belas-belas, Aina. Belas-belas, 11 sampai 19. Dipanggil adadun murakkabun. Boleh? Okey. Sekarang yang diguna oleh siapa ni? Ayat siapa tadi? Faris Taliban ni betul ke salah? Khamsuna taliban. Betul. Sebab apa? Nombor berapa guna mufrad mansub? Berapa nombornya? 3, 10 jamak majrur. Mansub bermula berapa? Mufrad mansub bermula nombor 20 terlebih dah. Kita tadi 3 hingga 10. Mesti sambung lepas tu. 11. 11 sampai mufrad mansub. 11 sampai berapa? Mufrad mansub 11 sampai sikit 19. Ni 50 ni 50. Jauh ni. 90 sikit lagi. Up sikit. 100 tak boleh lah. 100 lain dah. 99. 99. Mufrad mansub bermula nombor 11 sehingga 99. Itu mufrad mansub. Boleh? Satu lagi kita ada mufrad majrur. Nombor berapa mufrad majrur? 3, 10 jamak majrur. 11, 99 mufrad mansub. Mufrad majrur nombor berapa? Nombor berapa? Nombor berapa? Wih, 1000 jauhnya. Turun sikit. Okey 100, 200, 1000, 2000. Maknanya angka ratus 1000 ke genap. Kalau genap guna mufrad majrur. Talibin lah. Hanya genap. Kalau ada angka 10 dia balik asal.
balik sebagaimana tadilah. Kalau ada 3 hingga 10 dia akan jadi jamak majrur. Kalau ada 11 hingga 99 dia akan jadi mufrad mansub. Boleh? Itu dia punya ma'dud, kena ingat. Okey, selesai kita untuk adat ma'dud. Seterusnya kita ada jumlah musbatah. Ni jangan terkeliru. Kalau ada ayat musbatah ni ayat biasa, kalau dia kata manfiyah barulah kena letak huruf nafi. Contohnya lam tadi, ma ke tidak ke la ke, kena ada. Manfiyah ayat nafi. Kalau musbatah ayat biasa, tidak ada harfu nafiin. Okey. Mustamilah ni mengandunginya, tak ada apa pun, sama dengan fiha. Yang soalan 4 dia nak lam ta'lil. Lam ta'lil ni lam apa? Lam apa lam ta'lil? Lam ta'lil di mana kita jumpa lam ta'lil? Lam jenis mana lam ta'lil? Tak pernah jumpa. Okey, bagus. Sarahatan. Okey. Siapa lagi tak pernah jumpa? Siapa tak pernah jumpa? Okey. Oh, tak pernah. Oh, ramai baru jumpa malam ni. Bagus. Ni ada dalam DSKP, ada dalam sukatan, ada dinyatakan dalam sukatan KSSM istilah lamut ta'lil. Siapa kenal adatun nasbi? Siapa kenal adawatun nasbi? Ada 5 tu kau. Ya. Adawatun nasbi yang 5 tu. Cuba baca yang 5 tu. Apa adawatun nasbi? An. Yang pertama an, yang kedua Lan. lan, 3 Izan. izan tak ada. Untuk KSSM tidak ada izan. An, lan, Kai. kai. Okey, 4 Kat sini Hatta. sebagai kepentingan komersial. hatta, 5 Li. li. Okey, kita ada 5. Yang mana satu lam ta'lil? Lan. Lan, Li. ali. Li tu lam ta'lil. Okey. Lam ta'lil li. Li ni kalau selepas dia isim, orang panggil dia harful jarri. Nama dia harful jarri. Tapi kalau selepas dia fi'lul mudhari' dia adalah lam ta'lil. Okey. Jadi kena guna ayat li lah untuk jawab soalan ni. Siapa nak buat ayat? Yaqra'u Muhammadun al-kitaba liyanjaha. Okey. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba liyanjaha. Untuk dia berjaya. Okey, selesai masalah kita. Muhammad membaca buku untuk dia berjaya. Jadi dia usaha supaya dia sama dengan Kai juga. Kai yang jahat supaya dia berjaya. Ini untuk dia berjaya. Yajtahidu at-talibu liyanjaha. Okey, yajtahidu Muhammadun fi darsi liyahsula. Kalau liyahsula kena ada ala. Liyahsula ala al-mumtaz. Kena ada ala. Hasala ala fi'il ta'biri dia. Okey, boleh. Faris kena letak ala. Untuk Najmi okey, tak ada masalah. Okey. Maka selesai. Satu lagi. Ada satu soalan terakhir untuk kita malam ni. Jumlah mustamilah ala fi'lin mudhari' majzum bihasfin nun. Fi'il mudhari' majzum dengan hasfin nun. Apa tadi fi'il mudhari' majzum, ada apa sebelum dia? Ada tul jazmi. Ada berapa tadi? Untuk KSSM? 2 sahaja. Yang pertama Lam dengan la. La dengan lam kan? La dengan lam. Cumanya dia nak bihasfin nun. Bihasfin nun ni siapa? Fi'il ke apa yang majzum bihasfin nun? Apa nama dia? Af'alu khamsah. Taib al-af'al al-khamsah. Maknanya dia ada 5. Cuba baca ramai-ramai. Al-af'al al-khamsah yang pertama huma apa? Yaf. Al-af'al al-khamsah yang pertama huma Yaf'alani. Taib yaf'alani. Yang kedua hum yaf'aluna. Yang ketiga antuma atau huma muannas. Taf'alani. Yang keempat antum
Antum Taf'aluna. taf'aluna. Yang kelima anti taf'alina. taf'alina. Okey. Ni ni wan ikhwan ni. Wah, ni mai ujung ni. Baik. Itu al-af'al khamsah ya. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Jadi kena guna yang itu sahaja untuk kita buat jawab soalan ni. Fi'il mudhari' majzum bi hasfin nun. Okey, siapa nak bina? Siapa nak bina contoh? Siapa nak bina contoh? Untuk soalan terakhir, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pula dah. Fi'lun mudhari' dari mana pula Kuala Lumpur? At-tullabu lam yadhhabu ila al-madrasah. Okey, at-tullabu lam yadhhabu ila al-madrasati. Ila al-madrasati. Pelajar-pelajar mereka tidak pergi ke sekolah. Jadi kita ada lam dan kita ada fi'il mudhari' majzum bi hasfin nun. Okey, asalnya yadhhabuna. Kerana ada lam, hadfun nun. Okey. Contoh yang lain, aina at-tullabu lam yaksalu fi dars. Okey, lam yaksal. Kasala yaksilu kan yaksalu. Kasala yaksilu. Lam yaksilu fi dars. Okey, tak ada masalah. Sahih. Okey. Wah, ikhwan. Ahsan tayabni. Baik. Ada lagi contoh? Alhamdulillah kita dah lebih masa 38. Jadi alhamdulillah kita sempat apa negeri? 6 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. 5 negeri. Alhamdulillah sempat 5 negeri. Okey. Ustaz sedia 8, takut tak apa. Baik, kita tangguhkan dahulu. Antum tak boleh lama-lama, banyak kerja lain. Okey, ada soalan lagi? Siapa-siapa ada soalan sebelum kita bersurai? Kalau ada soalan. Istisna memang tak pernah masuk. Istisna ada dalam sukatan. Istisna ada dalam sukatan. Kena ready. Istisna senang ya. Tak? Sebab istisna KSSM 1 sahaja. Apa dah? Illa sahaja. Senang. Jadi jangan tinggal lah. Semua tajuk jangan tinggal. Pastikan semua tajuk kita tahu. Kita ada lebih kurang berapa tajuk? 20 tajuk. Pastikan kita semua tahu tajuk-tajuk tu. Kalau tak rugi. Walaupun kita tak jumpa soalan istisna. Ada cuma tak jumpa. Okey. Pastikan kita tahu semua. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi? Fi'il majzum 2 orang ada ke? Ada. Boleh majzum 2 orang. Sebab tadi huma yaf'alani. Huma muzakkar yaf'alani ataupun huma muannas taf'alani. Ataupun antuma muzakkar taf'alani. Boleh buat. Boleh dibina untuk jawab soalan. I'rab apa tu maksud i'rab? I'rab boleh ditanya untuk musanna. Boleh ditanya. Untuk i'rab boleh ditanya. Ya, ada lagi soalan? Fi'il majzum 2 orang ada ke? Ya. I'rab ya, boleh ditanya untuk i'rab. Sebab kita ada majzum bi hasfin nun. Hasfin nun tu semualah untuk fi'il 5. Jadi boleh ditanya dalam soalan i'rab. Ada lagi? Apa-apa soalan? Ada tanya terus. Boleh je, tak ada kaitan dengan malam ni pun. Sekadar sebelum kita berhenti. Senyap tu tak ada tu. Wah, dah jawab salam dah. Kau kat dia. Okey. Kalau tak ada kita tangguhkan dahululah insya-Allah. Hatta naltaqi mungkin ni malam Khamis, mungkin malam Ahad lah. Tapi PSA hari ke apa? PSA hari? Bisa tak ingat tarikh. Tengok malam PSA kita tak buat lah. Tengok keadaan malam-malam yang jauh daripada PSA kita mungkin kita jumpa lah insya-Allah.
Dan untuk siri seterusnya kita akan pergi ke soalan qismu alif soalan jim insya-Allah. Nah, qismu alif soalan jim. Okey, ada lagi soalan? Tak ada insya-Allah. Kau ni nak ada apa tu? Periksa Khamis 22 hari bulan. Oh, tu periksa bertulis periksa bertulis ya. Maknanya ketika ujian lisan ni hari-hari yang free tu mungkin kita buat lah. Mungkin Ustaz buat lah. Hari-hari yang jauh sikit dengan hari periksa ujian lisan. Sehinggalah periksa bertulis. InsyaAllah. Bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala permudahkan. Semoga kita semua sihat. Hatta naltaqi insyaAllah. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bitaufiq wa najah insyaAllah. Masih Ustaz. Sama. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Saya tutup dahulu Google Meet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.